Saya tertarik bila tentang abang cakap tadi tentang apa dalam masa 12 hari boleh show. Maknanya rehearsal 12 hari je show. Dan saya kadang-kadang tertanya, sepanjang saya terlibat berpuluh-puluh teater ni, saya tak boleh buat macam tu. Okey, dengar dulu. Saya sebulan paling teruk. 45 hari. Aku bercakap yang aku terlibat tu, Amy. Okey, alright. Aku terlibat ni, saya rasa setiap drama saya pentaskan di Tanah Budaya ke, di KL ke, mana-mana ke, satu Kedah ke, Terengganu ke, saya sebenarnya belum puas lagi untuk berlatih. Jadi pada saya, walaupun dah kata, wah bagus, pada saya itu masih belum matang lagi sebenarnya. Tamat-tamat sekarang 2 minggu dah buat show, 10 hari pun ada. So saya rasa lagi makin teruk lah bang teater kita. Dia sepatutnya paling teruk pun latihan tu mesti 45 hari. Yes. Itu paling rendah lah Abang Mio. Macam mana bang? Iyalah. Hai, mengeluh nampak dia. Ini individu tu tanya, dia ni masuk teater sebab apa? Dia nak buat pementasan ni sebab apa? Kan? Kadang skrip yang dia buat tu pun atau dia pakai pun salah pilih dan kenapa kebanggaan dia dengan skrip yang dia pentaskan tu? Dia tak tahu. Kan? Dia tak tahu sebenarnya. Dia tahu dia masa memberi slot untuk pementasan ni. Rebut. Dia dah jadi macam stesen TV ATM bagi slot. Semua kejar ATM. ATM pun macam ni. Dan maaf katalah persatuan pun tidak benar-benar menjaga mereka ini. Kan? Tidak menjaga kumpulan-kumpulan teater lah. Kan? Dulu kita sering ada bengkel teater setahun sekali. Anjuran kementerian. Kan? Sekarang mana ada lagi bengkel? Kan? Bengkel teater mana ada? Kan? Jadi kita tak nilai diri kita. Kan? Kita tengok filem episod. Tak lama lagi teater, tak lama lagi akan berkeluar teater 12 episod. Tengoklah tak lama lagi. Sebab teater 12 episod dapat rating 500,000. Kan? Ini kegilaan kita. Siapa yang ni? Abang Mio tak erti Abang Mio bukan orang yang pandai atau yang boleh memberi nasihat. Abang Mio harap tokoh-tokoh teater ni atau pentadbir teater inilah ke depan dan lakukan sesuatu. Kan? Sekarang ni memanglah ini sebab COVID aja teater ni tak ada. Sekarang COVID teater ada, online pula. Jadi kita sebenarnya bukan ke depan, ke belakang. Dia jadi teater. Orang tak nak tengok teater live. Dia orang tengok kat online dah. Abang Mio, dia dah jadi teater digital. Baru punya istilah teater digital. Jadi macam mana kita nak kat kita sendiri perlukan teater setengah pun kegilaan dia untuk buat live. Habis nak macam mana? Nanti kalau abang bercakap ni, nanti dia kata abang tidak ikut teknologi. Abang old school. Kan? Jadi macam mana? Jadi abang tengok kiri kanan kawan-kawan abang Mio yang tak tahu sini bila dia menonton. Kadang-kadang dia Mio, teater macam ni ke? Macam mana abang mana jawab? Oh, teater boleh nonton ke? Satu ketiga dulu abang masa DIB, abang pernah satu pegawai cantik dia ingatkan Abang Mio apabila Abang Mio nak minta anak kerbau tu untuk dijual ke atau untuk dibagikan, dia kata no Abang Mio. Kita tak sebab teater tu untuk ditonton di live, bukan untuk tonton di video. Wah, dia dah rakam dah tu pegawai. Abang Mio perlu pegawai macam ni. Kan? Yang dia menasihat. Kan teater, kalau nak tengok teater datang panggung tak? Bukan tengok video. Video ni untuk simpanan, untuk rujukan, bukan untuk persembahan. Jadi MV jangan misalnya MV besok lepas ni tak payah bawa anak murid MV kita MV. Tak lama lagi ada 12 episod Udah dan Darah. Kan? Jadi jawablah lepas itu. Kan? Lagi kan. Jadi benda-benda ni kita pada diri MV dengan MV ni MV kena bukan keras lah. Kena cakap yang benar. Pentadbir cakap yang benar. Kan? Yang apa ni kementerian pegawai dia kena berani. Tapi kadang-kadang tak salah lah. Pegawai tu sebenarnya berani. Tapi dah disuruh kan. Dah disuruh begitu-begini. Dia pun terpaksa lah atur. Jadi kalau nak katakan sekarang ada perjuang, janganlah cakap perjuang. Malu kalau nak cakap perjuang. Kan? Tak ada lah perjuangan.
ejaan tu adalah, ayat tu adalah. Kan? Benda tu. Jadi, kalau lagi cakap-cakap lagi abang tengok nak makin lama macam negatif. Tapi sebenarnya tidak tujuan abang untuk merendahkan teater atau menidakkan apa-apa. Tetapi kita kena sedar bila kita bergerak, kita kena faham untuk bergerak, kita kena tahu apa yang kita lakukan, dan pemimpin-pemimpin pula, pula kena hati-hati melihat benda ini. Kan? Dia bukan misgera, dalam teater bukan misgera. Dulu orang cakap filem misgera, sekarang teater misgera pula. Kan? Jadi benda-benda itulah abang pun tak tahu macam mana jawab. Nasib baik saya. Cakap, itu kan? Nasib baik bukan saya. Mungkin apa yang abang cakap banyak yang tak setuju. Kan? Tak apa dah. Tak setuju tak apa lah. Abang pun dah berjamin pun dah berputih. Abang pun tak mengharap 1 juta punya pengikut. Yeah. Kan? Abang pun dapat 20 yang sayang abang pun cukup. Daripada 20 yang mengutuk abang pun. Dan cukup lah, alhamdulillah. Kan? Kadang-kadang bila keadaan jadi macam ni, kita rindu di saat teater bangsawan, Abang Mio, di mana teater bangsawan, kekeluargaan, disiplin, sehingga ke tahap skripnya bagus, pelakonnya bagus, menyebabkan daripada skrip teater tersebut, pelakon daripada orang muda, primadona dia, diangkat ke filem sudahnya. Jadi benda-benda tu patutnya kita rindulah. Saya rindukan yang itulah. Kalau dulu skrip teater Jula Juli Bintang 7, teater Laila Majnun diangkat menjadi filem. Ini belum kita bersembang lagi para penonton, di mana tidak ada satu teater pun yang diangkat skripnya menjadi filem. Ini pun isu juga. Ini pun isu juga. Kenapa tak ada skrip teater diangkat pergi ke filem? Kenapa producer tak berminat ke? Director tak berminat ke untuk mengangkat? Sedangkan kita ada ramai, Syed Alwi, kita ada Zakaria Arifin, kita ada Minah Manja, ramai. Kenapa skrip ni tak diangkat? Sedangkan dulu semasa teater bangsawan Abang Mio, Jula Juli Bintang 7, Laila Majnun, daripada teater diangkat ke filem sehingga filem Melayu kita jadi bagus. Ini pun satu lagi yang kita tengok. Ini pun jomlah producer daripada skrip teater yang memang well known ini, yang skripnya memang dah matang, rewrite again bersesuai dengan filem. Why not? Ada banyak skrip teater yang boleh diangkat. Ini pun satu perkara yang sangat bagus lah yang kita kena lihat. Saya nak pergi positif ni, Abang Mio. Saya daripada negatif tadi, saya nak bawa aura positif balik. Okey bang. Okey, gini. Memanglah tu abang masa 3 dulu peringkat awal ini, abang berangan sangat nak filmkan Di Mana Bulan Selalu Retak. Kemudian selepas itu abang berangan sangat nak filmkan Wira Bukit. Tambah dengan suasana yang sekarang ni, kadang masyarakat kita sekarang ni memang Wira Bukit tu sangat sesuai, kan? Tetapi untuk abang penerbit yang kecil yang tak ada duit, itu terus terang ke. Tapi kalau kamu ada duit, insyaAllah abang akan buat benda-benda ini, kan? Tapi yang lain tu abang tak tahulah, yang mereka tak tahulah. Kalau nak cakap nanti pergi ke negatif, kalau positifnya memang abang ada rancangan. Dan ada satu ketika juga, ada satu pihak tu abang dengar, cuma abang tak nak sebut namanya, ada rancangan untuk nak buat, nak filmkan Salina. Ini satu karya-karya hebat, kan? Karya-karya yang patut diangkat untuk diangkat ke layar perak, kan? Tapi berbalik nanti ada pihak tu nak kata mahal lah. Dia akan cakap mahal lah. Memanglah karya yang baik, cerita yang baik, kendaknya memang besar. Jadi kendak besar, kenalah duitnya cukup, kan? Jangan bila teater tengok teater lebih menarik, tengok filem hancur. Tapi kesalahan itu sebenarnya ada. Abang Mio lah bagi payah abang Mio, memang abang Mio pakat, kan? Abang Mio pernah satu ketika dua pangkat sebelum abang Mio ini, abang Mio nak filmkan opera ni, Zakaria Arifin. Zakaria punya ni, dia pun tahu Raja Lawak, kan? Opera. Yang betul. Opera. Play dah. Ya, opera. Yang abang Mio pentang dah bajet pada satu orang, kan? Tapi dia jawabnya tu mahal lah. Kan? Jadi dia minta opera tu. Memang abang Mio dah nampak visual tu memang cantik, dia cerita yang
Zakaria Arifin punya teater opera. Kalaulah ini jika ada Abang Mio, ada orang yang bercerita, dia tak ada duit. Ada orang yang tak bercerita, dia tak tahu macam dia suka membuang duit. okey. Saya kalaulah ada producer-producer kat luar yang menonton program kita ini, apa salahnya mengambil skrip-skrip teater yang memang dah matang, memang terkenal dengan cerita yang sangat menarik, angkatlah skrip-skrip teater ni ke layar perak supaya kualitinya semakin tinggi. Dari segi skripnya kita tak mempertikaikan lagi dah. Storynya kita tak pertikaikan. Kalau ada pun kita nak pertikai dari segi artistiknya. Supaya kita boleh pergi melangkah lebih jauh ke depan. Kononnya kita ni nak pergi international. Kalaupun paling tak international, kita pergi ke Indonesia, kita pergi ke Brunei. Pun kita melangkah keluar daripada Malaysia ni. Apa masalahnya kalau adalah producer-producer kat luar tu, ambil lah teater-teater ni, skrip-skrip yang memang dah matang ini. Betul tak? Jadi Omar, angkatlah supaya industri filem kita meningkat setapak lagi ke atas. Itu cadangan daripada saya lah. Bang? Abang Mio? Abang Mio? Dia satu Abang Mio yang kahir tu Abang Mio tak dengar. Tapi dari segi apa salahnya pada teater ni kan, sebenarnya salah satu lagi masalah dalam perfilman ialah kita tak ramai yang layak menulis lakon layak. Ini salah satu masalah besar sebenarnya. Tadi Abang Mio kata kena semua orang di sekolah kan? Tadi Abang Mio kata awal-awal patutnya kita semua kena sekolah kan? Maksudnya kita semua kena sekolah lah Abang Mio. Termasuk saya dengan Abang Mio juga memang kena kita sekolah balik. Betul? Setuju? Tapi Abang Mio balik macam tadi apabila timbulnya macam Amy cakap ni, mungkin akan timbul producer-producer yang ingin memfilmkan karya-karya teater Ya. Ingin. Tetapi kena hati-hati kerana tak ramai yang baik sebenarnya. Kalau tak kata hebat, yang baik dalam penulisan lakon layak. Hati-hati. Kan? Itu satu juga, itu yang kena guideline filem kita sebenarnya lakon layak tu. Ceritanya ada. Tapi lakon layaknya lemah. Kita sekolah, masuk sekolah dulu Abang Mio. Kan? Kita tak ramai yang suka share. Untuk berkongsi pendapat, berkongsi, tak ramai. Kan, kalau nak cakap brainstorming tu, lagilah kita tak ramai kelompok yang mau skrip itu di brainstorming. Sebab dia takut otak dia pecah katanya. Sebab brainstorming dia kata takut otak pecah. Tapi dia kata hasil brainstorming itulah yang sebenarnya membantu banyak. Jadi itu satu sikap, satu benda yang selalu kita amalkan. Kan? Kita pun selalu kadang-kadang bila buat filem tak ramai kawan-kawan yang bagus yang mau membantu. Kan? Yang mau membantu sama-sama, masuk membantu. Katalah kalau apa yang mengarah. Yang ini dia jadi penolong mengarah, yang baru. Yang ini penulis skrip daripada sini. Yang pelakonnya sini, yang semua yang bagus-bagus. Kan? Tak ada. Kadang-kadang ada dalam satu pelakon, satu dua saja yang itu. Itu satu kelemahan, tim kita tak kuat. Kuat makan, kuat kerja, tapi lemah pemikiran. Abang Mio? Ya. Kalau cakap secara jujur lah, ada ke filem kita yang memang cukup bajet untuk buat filem tu? Ada tak? Duit mana pernah cukup Dan ada tak filem kita? Ada tak filem kita yang memang bajet dia cukup? Duit mana pernah cukup ni duit mana pernah cukup? Macam mana Abang nak cakap? Sebab kadang-kadang karya yang tak apa, yang tak perlu diangkat, kan? Memang bajetnya begitu pun memang layaklah bajetnya begitu. Sebetulnya begitu kan. Tapi kalau karya-karya yang perlu diangkat tak cukup bajet, actually belum ada lagi kan. Jangan nampaklah kebanyakan yang difilmkan tu lah dah ceritanya begitu. Nak bajetnya macam mana lagi dia nak, kan? Tapi katalah kalau tiba-tiba kita nak buat, katalah Salina, kita buat 1.2 million. Memang 1 point, memang gila lah orang tu yang mencadangkan tu.
Memang tak cukup lah. Memang tak cukup lah. Kan? So kalau lah kata abang diberi peluang untuk membuat Salina, okey, novel pertama Datuk Samad Said, Sastrawan Negara, agak-agak berapa juta bang bajet dia? Terutama apabila kami minta kebenaran dengan Pak Samad dulu. Okey. Kan? Kebenaran dulu, izin dulu Pak Samad. Bayar. Yang kedua Johan Jaafar, jangan lupa. Scriptwriter. Johan banyak membina Salina tu. Yeah. Kalau dapat restu pada mereka, barulah abang yang berani berangan-angan dapat Salina. Sebab bagi abang yang Salina tu di tangan Johan dah cantik. Ya. Ya, Kan? betul. Dan apa ni Pak Samad pun sendiri akui puas hati kan. Tetapi tiba-tiba lah mereka kata buat lah Mia. Jadi bagi abang Mia, bukan abang Mia, siapa-siapa pun lah. Kalau dapat peluang dapat peluang untuk mengangkat Salina Kalayau Perak, janganlah fikir bajet di bawah 25 juta. 25 juta ke atas, insyaAllah. Ya. Kan? Ya. Itu. Itu termasuk marketingnya, insyaAllah. Siapa saja lah. Kalau tiba-tiba Amy dia beri peluang untuk mengarah Salina ini, janganlah kamu buat 2.5, tapi 25. Itu termasuk marketingnya sekali tu. Yes. Marketing sekali itu. Dia sebenarnya lagi besar, lagi menarik. Sebenarnya lagi kuat. Kuatnya dari segi marketing sebab kita banyak cakap tentang buat filem. Kita tak ramai yang bercakap tentang bagaimana nak jual filem. Dia kalau... Jadi jual filem ni sebenarnya duit perlu banyak sebenarnya. Betul. Jadi 25 tu kata macam kalau nak jual filem tu adalah 3-4 juta dekat situ. Itu pun sebenarnya kecil. Jangan anggap besar 3-4 juta tu untuk pemasaran. Ya. Kan? Tapi adalah. Bolehlah buka pintu luar, pergi jalan keluar tu. Tapi kalau 3,000 nak buka pintu nak pergi ke sana, ke Singapura pun tak payahlah. Memalukan je. Okey Amy, pengalaman Amy lah sebagai seorang tenaga pengajar, pahit maung Amy, pahit manis Amy mengajar sini. Dalam berapa persen agak-agak yang Amy nampak potensial tu ada pada anak didik Amy? Dalam 20%. Ini ranking dia 20% ni yang sangat bagus lah. Ya, okey. Yang sangat bagus ni selalunya dia datang package dengan dia boleh berlakon dan juga dia boleh analyse skrip, dia boleh analyse apa kerja yang kita nak bagi. Dia mesti datang dengan, bukan saja dengan bakat, dia datang dengan otak sekali. Dengan cerdik dia lah. Dengan cerdik dia sekali. Jadi orang yang macam ni, pelajar-pelajar yang macam ni dalam 20% tu ada. Jadi mereka ni cuma peluang saja lagi. Cuma peluang. Kalau kita isu juga kita di Pusat Pengajian Tinggi isu apabila pandemik. Jadi apakah peluang-peluang yang ada untuk pelajar-pelajar yang kita dah sediakan untuk industri? Beratus kita sediakan untuk masuk ke industri. Ini satu isu lain yang memang patut dibincangkan. Di peringkat kita memang menggalakkan show di kalangan kita. Kita develop talent pelajar, kita beri mereka kefahaman tentang disiplin. Kita menyediakan. Tetapi cabaran yang sebenarnya adalah di dunia industri sendiri. Itu di peringkat kita lah. Abang Mio, tadi Abang Mio cakap tentang kecintaan terhadap industri, cintaan terhadap diri sendiri sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pekarya film, sebagai seorang pelakon lah katakan. Okey, saya sungguh-sungguh rasa terkilan kalau industri kita tidak boleh maju lagi dah menjelang 21 dah ni, habis 21 ni. So, macam mana kita nak membina supaya supaya penggiat-penggiat seni ni cinta kepada dunia dia yang dia ceburi selama ini, dunia teater ke atau dunia filem ke atau dunia drama TV ke. Sebab yang saya nampak sekarang ni, mereka hanya buat kerja, datang ke lokasi syuting, sign kontrak, dapat duit, dapat payment. So dia tak peduli pun nak jadi apa benda tu. Sebab itu saya kata macam mana kita nak tanam kecintaan mereka terhadap industri kita ni. Kalau kata industri lah. Tidak bang? Pada asas pertamanya ialah kita kena mula buat teater yang baik, yang menarik, yang benar lah. Bukan teater short sendiri. Itu juga filem.
kita kena buat filem yang bagus-bagus. Ya. Kan? Bila filem tu bagus, akan datang sayang atau sukanya peminat kepada filem itu. Ya. Bila teater tu menarik dan bagus, mereka pun akan sayang. Tapi kalau kita menghasilkan kerja-kerja yang tak bagus, mereka akan menolak. Lebih baik mereka tengok televisyen. Kan? Ya. Jadi benda-benda tu dia mula dekat situ dulu. Dia bukan sebab tak ada duit, tak cukup duit. Kerjaan ada duit lagi. Pada Fidas, kepada siapa, agensi kerjaan banyak yang boleh membantu untuk buat filem. Ya. Tapi kadang kita juga yang pemilihnya, karyawan di sini kadang tak tahu karya apa yang cara kita angkat. Ya. Sebab kita punya matlamat di sini juga akan jadi percanggahan ya, Amy juga. Ialah bila kita bercakap benda yang ini, sebenarnya indirectly kita sudah tidak cakap tentang keuntungan duit. Ya. Kita cakap tentang keuntungan masa depan. Ya. Bukan keuntungan di tamadun kita. Tapi kalau macam tadi abang cakap 25 juta. Nanti ada pula pihak kata, macam mana nak dapat 25 juta filem tu. Bila datang tu memang surrender lah, memang kita tak boleh cakap. Tapi kalau kita nak cakap tentang sesuatu yang masa depan yang bagus, kan, yang akan membantu kasih sayang kepada bangsa kita, negara kita, tanah air kita, kan, kita tentu kita kena bercakap tentang kisah kita, kan. Jadi benda-benda itu jangan kata cerita ni tak laku. Bila kita libatkan laku dan tak laku, memang dah apa ni kita akan gagal akhirnya, kan. Jadi sebab apa? Sebab kita dah dibina oleh semua daripada dulu lagi dah bina untuk buat cerita yang ringan-ringan, yang isu yang sepatutnya tak perlu dihalatkan, kan. Kalau kita ambil cerita benar pun, kita ambil cerita benar yang penuh sensasi, bukan cerita benar yang dapat membantu kita, tapi yang penuh sensasi yang boleh kita manipulate benda isu itu. Ya. Jadi di situ yang kadang-kadang abang betul. Nanti orang kata, Mia boleh cakap duit banyak, nanti siapa nak keluar duit, mana laku. Di situ abang tak boleh nak jawab lah. Tapi kalau pada yang tadi, kalau dari sebenarnya dekat apa yang Dagi cakap tadi, bertanya tadi tu, yang abang punya pilihan, yang abang punya pendapat ya, kita kena paparkan cerita yang baik. Kan? Karya yang baik daripada cerita. Karya apa? Macam tadi Salina ke, Waira Bukit ke, kan? Surunan Malam ke, benda ni kita angkat. Putih dan Dara difilmkan. Kalau peribadi karyawan kita, karyawan negara kita pun, sastrawan kita dah mula menarik diri untuk menulis skrip pentas, kan. Jadi benda ni kita ajak balik mereka untuk mungkin ada hasil situ, situ dapat membina satu pertemuan yang baik. Sebab pertemuan cerita, pertemuan filem bukan cerita, bukan pelakon, bukan apa muzik, tapi ialah pemikiran. Pemikiran itu yang nak dinilaikan. Kan? Pemikiran itu yang akan menjadikan kita ni sudah jauh ke depan atau kita masih di tahap situ. Jadi penulis yang hebat-hebat banyakkannya pemikiran mereka jauh ke depan, kan. Jadi benda-benda ni kita melihat, kita pula setengah-setengah pihak kalau nak buat cerita yang baik, efek kena banyak, CGI kena banyak. Salah tu. Kan? Bagi apa masalah? Pemikiran yang penting. Kan? Dalam lakonan, bukan hafal tu yang penting. Rasa tu yang penting. Betul. Kan? Jadi benda-benda ini sebenarnya kadang-kadang perbincangan kita selalu apabila bercakap tentang mana filem jadi siapa nak tengok, mana laku, kan. Jadi kadang kita akan jadi back to square lah. Orang akan cakap sekarang mana orang tak nak duit. Orang gila yang akan kata buat filem nak rugi, kan. Orang akan nilai kejayaan filem, sebuah filem dengan duit, kan. Itu yang sedang dari mana sedang tidak ada arti.